Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekarang ni kita nak masuk kepada satu subtopik di dalam topik fungsi kuadratik ni, iaitu ketaksamaan kuadratik. Okay, ketaksamaan kuadratik. Okay, so kalau sebelum ni persamaan kuadratik, kita mencari nilai-nilai punca, mencari nilai-nilai X yang memuaskan persamaan, betul? Iaitu dalam bentuk AX square plus BX plus C equal to 0. Sebelum ini bentuk yang kita panggil sebagai persamaan kuadratik, sebab ada persamaan. Sekarang ni bila melibatkan ketaksamaan, dia akan ada tanda-tanda ketaksamaan menunjukkan kepada ini bukan persamaan kuadratik tapi suatu ketaksamaan. Contohnya macam ni. Lebih besar atau sama, lebih kecil atau sama, lebih besar, lebih kecil. So sama semua, AX square plus BX plus C greater or equal to 0, greater or equal to 0, sama, lebih besar atau sama dengan kosong. AX square plus BX plus C less or equal or less than 0, okay, lebih kecil atau sama dengan kosong. AX square plus BX plus C greater than 0, AX square plus BX plus C less than 0. Ni keadaan-keadaan dia. Okay, so lebih besar atau lebih kecil. Okay, so kalaulah sebelum ni kita belajar pasal persamaan linear dan ketaksamaan linear, okay, di mana kita tahu contoh ya, 2x tambah 3 sama dengan 5. Apa awak buat? Awak jadikan X bukan rumus, betul? Maksudnya awak kena cari nilai-nilai X, betul? 2X, 5 tolak 3, 2X sama dengan 2, X sama dengan 1, betul? Okay, kalau dia bagi 2X tambah 3 lebih besar dari 5, macam mana awak buat? Sama juga, awak jadikan X tu macam perkara rumus juga. Maksudnya awak kekalkan dia di sebelah kiri. So awak bawa ke sebelah sana, 5 tolak 3, betul? Jadi 5 tolak 3 jadi 2, betul? Lepas tu X lebih besar daripada 2 ni pun bahagi jadi 1. So apa beza dia? Bezanya ni persamaan, ni ketaksamaan. So julat nilai X yang kita nak ialah julat nilai X yang kita nak ialah nombor yang lebih besar dari 1. Bukan sama dengan 1, nombor yang besar daripada 1, 2, 3 dan ke atas. Betul. Itu untuk ketaksamaan linear. Sekarang ni untuk suatu persamaan kuadratik, macam mana dia boleh bertukar menjadi ketaksamaan kuadratik? Contohnya kita ambil X square minus 11x plus 18 equal to 0. Okay, sebelum ni kita belajar persamaan kuadratik, macam mana kita nak cari punca-punca dia, betul? Kita boleh guna pemfaktoran, boleh guna penyempurnaan cos 2, atau boleh guna rumus kuadratik, okey? Ataupun paling senang guna kalkulator, kan? Okey? Alright, sekarang ni what if tiba-tiba dia jadi ax square minus 11x plus 18 greater than 0 pula. Tiba-tiba jadi macam ni. Okey, guna analogi macam linear tadi. Kalau linear, apa kita buat? Kita kena jadikan x perkara rumus, betul? Kalau persamaan kuadratik, awak kena cari nilai-nilai X juga melalui pemfaktoran, melalui penyempurnaan ataupun melalui rumus, betul? So yang ni pun samalah juga. Untuk ketaksamaan kuadratik, kita kena mencari nilai-nilai punca dia sebelum kita boleh tahu julat. So apa kita kena buat? Konsepnya sama, iaitu kalau persamaan kuadratik kita kena cari nilai-nilai punca. Ketaksamaan kuadratik pun awak kena cari dulu nilai-nilai punca X tu dulu. Lepas tu barulah kita akan tentukan julat dia macam mana. Okey, so sekarang jom kita buat okey, ketaksamaan kuadratik ni. Kita ambil soalan ni, x square minus 11x plus 18 greater than 0. Okey, jom kita tengok apa step dia untuk menyelesaikan soalan ni. Soalan ni dia akan bunyi macam ni biasanya. Nyatakan ataupun berikan lebih kurang macam tu lah, nyatakan julat nilai-nilai X ataupun julat nilai punca yang memuaskan tak muat pula ketaksamaan. Macam ni lah lebih kurang. Nyatakan julat-julat nilai X yang memuaskan ketaksamaan x square minus 11x plus 18 lebih besar dari kosong. So sekarang soalan nak cari julat, bukan nak cari
nilai X. Bukan nak cari nilai X, nak cari julat. So itulah ketaksamaan. Dia mesti dalam bentuk julat. Mesti ada interval. Interval ni maksudnya macam ni, daripada berapa ke berapa X ni. Contohlah kalau jawapannya 1 ke 5. Julat-julat nilai X ialah 1, 2, 3, 4, 5 di antara 1 dan 5. Betul? Ataupun X lebih kecil dari 3, X lebih besar atau sama dengan negatif 1. Maknanya lebih kecil daripada 3, daripada negatif berapa-berapa sampailah 2. Betul? Kalau yang ni daripada negatif 1 kan? Terbalik ni. 7 sorry. Okay? So daripada 7 sampai ke atas. So ni lah kita panggil sebagai julat. So jawapan ni nak dalam bentuk julat ni. Okay? Alright, so sekarang apa step dia? Step pertama ialah, okey sebelum tu lah, kalau dia belum, contohlah ni lebih besar daripada negatif 18, macam ni contoh soalan dia. Mula-mula kita kena jadikan bentuk ax square plus bx plus c equal or less or greater than 0. Okey, macam ni. Maksudnya dibentuk arm dulu. Macam persamaan kuadratik kena jadikan bentuk arm dulu. Bawa x square minus 11x plus 18 greater than 0. Kalau kita bawa ke kiri, ni greater tak berubah ya. Greater tak berubah. Maksudnya masih lagi lebih besar. Okey. Boleh faham setakat ni? So apa kita kena buat sekarang? Kita kena buat pertama jadikan bentuk arm dulu. Okey. Maksudnya kalau belum bentuk arm, step 1 tulis step 1, jadikan bentuk arm. Ni dulu. Ax square plus bx plus c greater or less than 0, macam ni. Okey, ni. Yang kedua, cari nilai punca. Step 2, cari nilai punca. Okey, cari nilai punca ni paling mudah guna perfaktoran lah. Okey, paling mudah guna perfaktoran. Okey, faktoran macam ni je. Nak guna penyempurnaan ke apa ke boleh. Okey, tapi actually the most simple way to find punca adalah menggunakan perfaktoran lah. Okey, kecuali kalau soalan tu cakap tak boleh, kena guna penyempurnaan kuasa 2 atau tak boleh guna rumus dia, itu kenalah. Okey, so kita dapat x tolak 9, x tolak 2 sama dengan kosong. Okey, sekarang ni kita dah dapat nilai punca dia, x9 dan x2. Okey, jangan tulis x sama dengan 9 sama dengan 2 tau. Sebab sekarang kita bukan nak persamaan tu, kita nak ketaksamaan, kita nak julat. So step 3 ialah lukis rajah ketaksamaan. Lukis rajah ketaksamaan ni macam mana? Okey, macam ni. Macam kita belajar nak buat graf kan, nak buat graf keadaan keadaan punca tu. Okey, macam ni. Okey, nilai x adalah 9 dan 2, betul? 2 dan 9 macam ni. Okey. Alright, basic kita belajar kuadratik ni. Kalau dia a tu 1 lebih besar daripada kosong, okey, lebih besar daripada kosong, so awak akan dapat bentuk dia lengkung macam ni. Betul tak? Awak akan dapat bentuk lengkung macam ni. Okey. So bentuk lengkung macam ni, okey, dia senyum. Kenapa senyum? Sebab a dalam ni, a dia 1. A dia lebih besar daripada kosong. Kalau a dia negatif, contohnya lebih kecil daripada kosong, dia akan jadi masam. Dia akan jadi masam. Okey, itu simple je, senang je. Okey, sekarang ni awak nak tahu kawasan mana tau. Awak nak tahu kawasan mana yang memuaskan ketaksamaan. Okey, macam ni. Tengok Tengok. Mana dapat 2 dengan 9 ni? Daripada perfaktoran nilai-nilai punca. Okey. Awak bahagikan kepada 3 kawasan. 3 kawasan. Okey, 2, 9, tengah-tengah ni, lepas tu lebih kecil daripada 2 sebelah kiri dan lebih besar daripada 9 sebelah kanan. Okey, buat 3 kawasan ni. Okey. Sekarang ni step keempat, awak kena test kawasan. Okey, macam mana nak test? Tengok test macam ni. Okey, kita tengok kat sini Kita tengok kat sini. Test kawasan ni, okey. Awak ambil satu nilai
Yang okay, dia sebenarnya macam ni. Dia sebenarnya awak kena test tiga-tiga ni tau. Okay, tapi dia akan jadi macam ni tau. Okay, contoh Ustaz tunjuk satu Okay, Ustaz ambil kawasan sebelah kiri 2, lebih kecil daripada 2. Apa nama nombor dia? 1, 0, negatif 1, negatif 2 sampai ke belakang. Betul tak? Okay. Alright, Ustaz ambil satu nilai. Paling senang lebih kecil daripada 2 apa? 0. Betul? Awak ganti balik dalam ni. Awak ganti balik dalam x square minus 11x plus 18. Kita akan dapat apa? 0, 0, 18. Betul? So dapat 18. 18 ni apa? Positif ke negatif? Positif ke negatif 18? Positif. Kawasan ini adalah kawasan positif. Okey. Sekarang ni kawasan tengah ni dia akan jadi terbalik, alternate. Dia akan jadi negatif. Belah kanan ni pula akan jadi positif. Okey. So maknanya sekarang kita tahu kawasan lebih kecil daripada 2 adalah kawasan positif. Kawasan lebih kecil dari kawasan di antara 2 dan 9 adalah negatif. Kawasan selepas 9, maksudnya lebih besar daripada 9 adalah kawasan positif. Okey. Sekarang ni kita nak kawasan mana? Kita nak kawasan lebih besar dari kosong. Lebih besar dari kosong. Lebih besar daripada kosong means positif. Kalau lebih kecil daripada kosong means negatif. So kawasan yang kita nak sekarang adalah lebih besar dari kosong. Kita nak kawasan positif. Kita nak kawasan positif. Okay. So maknanya kawasan yang kita nak adalah ini. Okay. Sebelah ni. Dia duduk luar daripada lengkung. Dia tak boleh lorek ke bawah ni tau. Sebab lorek bawah ni negatif. Okay. Kawasan positif Y adalah atas. Kawasan positif Y adalah sebelah atas. Betul. So yang kita nak adalah sini. Sebelah kiri negatif 2, sebelah kanan 9. So jawapan dia ialah, okay, ni kita test kawasan ni dah test kawasan. Okay, so kita ambil nilai. Kita ambil nilai itu masuk test. Okay. So jawapan dia adalah kawasan yang kita lorek itu sebelah kiri dan kanan. Kawasan yang kita lorek adalah sebelah kiri dan kanan. So kalau sebelah kiri, kita kena tulis X lebih kecil dari 2. X lebih kecil daripada 2. Dan belah kanan X lebih besar daripada 9. Okay. Faham tak? Faham tak? Itulah jawapan dia. So ingat test ni kita ambil satu nilai cukup. Kita tahu kawasan ni, dia automatik akan tahu. Kalau nak try semua boleh, tak ada masalah. Okay, jom kita try semua. Ni berapa kalau kat tengah ni? Kita masuk 3 kuasa 2 tolak 11 kali 3 tambah 18. Berapa? 9 tolak 33 tambah 18. Kalau tak confident jongak, tekan je kalkulator. 9 tolak 33 tambah 18. Kita akan dapat negatif 6. Maknanya kawasan ni negatif 6. Kawasan ni negatif. Okay, cuba kita masuk. Okay, ni pula lebih besar daripada 9, 10. Boleh je nak ambil 1000 ke? Okay, kalau rajin lah. 100 tolak 110 tambah 18. 100 tolak 110 tambah 18. Jadilah 8. Positif. Okay, so maknanya kat kawasan ni kita test positif. Kawasan ni negatif, kawasan ni positif. Okay, tapi awak test satu cukup. Test satu cukup. Tak perlu test banyak-banyak. Sebab kalau kita dapat sini negatif, otomatik sini positif. Otomatik sini negatif. Okay, alright. Okay, Ustaz tukarlah kata soalan ni. Ustaz tukar lebih kecil dari kosong pula. Kalau Ustaz tukar soalan ni, sekarang ni lebih kecil daripada kosong. Okay, Ustaz akan padam kat sini balik. Okay, awak akan tengok sekarang ni, okay, kita test ni benda sama, betul tak? Kita akan test ni guna benda yang sama. Benda ni tak berubah. Positif, negatif, positif ni tak berubah. Okay, cuma kalau soalan tu nak kawasan yang kita nak tu adalah kawasan lebih kecil pada kosong. Maknanya kita nak kawasan negatif. Kita nak kawasan negatif. So mana kawasan negatif? Kawasan negatif adalah tengah. Nak lorek mana? Negatif atas ke bawah? Bawah. Ni.
Faham? So jawapan dia akan jadi apa? Kalau dia duduk tengah-tengah, senang jawab. Letak X tengah, lebih besar dari 2, lebih kecil dari 9. Sebab dia berada di antara 2 dan 9. Okey. So ingat, step ketaksamaan kuadratik, mula-mula jadikan dia bentuk arm, bawa ke sebelah kiri semua. Lepas tu jadi apa? Lebih besar atau lebih kecil pada kosong. Kedua, cari nilai punca guna perfaktoran lah. Okey. Dapatkan nilai punca dia, 2 nilai punca. Lepas tu ketiga, lukis rajah. Ketaksamaan ni lukis rajah dia, lengkung dia. Okey, kalau negatif A dia tu jadi masam. Kalau positif, kita buat jadi senyum. Macam ni. Okey. Alright. So sekarang kita akan nampak kawasan yang kita nak ni mana satu. Okey, ada 3. Okey, lepas tu step keempat, test. Test macam mana? Ambil satu nilai saja. Paling senang ambil nilai kosong. Kalau kosong tu duduk kat sebelah kiri ni, lebih kecil pada 2, kita test kosong kat sebelah sini lah. Kalau kita test kosong masuk dalam ni, kosong dapat 18, maknanya positif. So yang ni negatif, ni akan jadi positif. Lepas tu kalau kita nak kawasan yang positif, maksudnya ni dengan ni. So kalau kita nak tulis kawasan yang bukan tengah-tengah, awak kena tengok satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. So satu lebih kecil, satu lebih besar. Kalau sekarang tukar macam ni kan, lebih kecil pada kosong, kawasan yang kita nak tengah. So kalau tengah, awak letak je X tu kat tengah, lebih besar pada 2, lebih kecil daripada 9. Okay, kita tengok satu contoh lagi. Okay.